7 November lalu, Mahkamah Rayuan Putrajaya memutuskan Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan yang memperuntukkan hukuman terhadap golongan lelaki Islam berpakaian wanita di tempat awam adalah melanggar Perlembagaan Persekutuan. Ketetapan itu dibuat selepas membenarkan rayuan 3 lelaki yang bekerja sebagai mak andam untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan yang menolak semakan kehakiman mereka bagi mencabar undang-undang syariah itu. Perkembangan itu jelas membimbangkan, dibimbangi golongan liberal seperti itu akan menggunakan pertembungan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil sebagai rujukan kepada tuntutan mereka pada masa akan datang. Namun di bawah JAKIM, ada badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengubah mereka ini. Kita nak bincang mengenai peranan badan itu dan bagaimana ia dapat membantu golongan ini kembali ke pangkal jalan. Kami bawakan khas untuk anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik yang merupakan seorang pendakwah dan peneroring motivasi yang pasti tidak asing lagi di negara kita, dan beliau sendiri juga terlibat dalam mengendalikan golongan transgender ini di JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak atas ruang masa waktu, mencuri sedikit waktu hari Ahad. Tak apa Ustaz. Tak apa. Baik Ustaz, kita menyentuh melihat kepada isu yang terkini, ramai yang sudah mengetahui apa yang berlaku bila menyentuh transgender. Bila kita berbalik kepada tindakan, saya rasa itu yang lebih penting sebenarnya. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sedewasa ini daripada kita terus menghukum? Mungkin pandangan awal daripada Ustaz terlebih dahulu. Subhanallah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, kita dapat lihat kalau kita menghampiri transgender ini dengan kaedah hukuman, ketika itu kita akan bertemu jalan buntu. Kita dapat lihat bagaimana undang-undang yang telah disiapkan oleh Mahkamah Syariah akhirnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan. Kalau kita dapat lihat, kita ada ramai yang melatah, ramai yang rasa apa ni, kenapa jadi macam ni, kenapa mahkamah boleh benarkan macam ni, sedangkan benda ni salah di sisi norma kehidupan. Tetapi apa yang kita dapat lihat, kita perlu hampir golongan tersebut dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke atas muka bumi ini untuk menyebarkan Islam dengan kasih sayang. Islam ni bukan hadir dengan hukuman sahaja, tetapi Nabi berada di Mekah dan berdakwah penduduk Mekah. Apa masalah tak ada kat sana? 13 tahun hampir dengan kasih sayang, mendekati dengan kasih sayang, dan akhirnya alhamdulillah ramai yang hampir pada Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak JAKIM, yang pertama sekali iaitu menghampiri mereka di lorong-lorong. Alhamdulillah, kalau kita dapat lihat banyak pendakwah-pendakwah hari ini bersama unit KSK JAKIM, unit Komuniti Keluarga dan Sosial. KSK, Komuniti Sosial dan Keluarga ni, kita turun ke lorong-lorong di bawah pimpinan Ustaz Zakwan Sawai ini. InsyaAllah, alhamdulillah, dia telah buat kursus-kursus untuk para pendakwah untuk turun ke lorong-lorong, bertemu dengan golongan sex worker ataupun para pelacur. Kursus yang khusus untuk memang kursus yang khusus. Itu pun kadang-kadang saya menyampaikan bagaimana untuk menghampiri golongan transgender. Alhamdulillah, mereka ni suka kita panggil mereka maknya ataupun nyah. Dan alhamdulillah, hasil yang paling saya rasa seronok iaitu ketika kita berdakwah di kawasan Kuantan, Pahang. Alhamdulillah, kita berdakwah pada mereka, kita dapat bertemu dengan beberapa mak-mak ayam. Alhamdulillah, mereka dapat bertemu dengan kita dan kita dapat terus berhubungan. Dan alhamdulillah, apa yang jadi, subhanallah, sampai mereka benar-benar berubah, meninggalkan pekerjaan sebagai sex worker dan terusnya membuat aktiviti perniagaan kecil-kecilan dan dibantu oleh Jabatan Agama Islam Pahang. Saya ucapkan syabas dan tahniah pada Jabatan Islam Pahang kerana dia ada program follow up untuk membantu mereka secara berterusan. Wallahualam. Cantik sekali Ustaz. Saya dapat perhatikan ataupun bila mendengar kenyataan daripada Ustaz sebentar tadi, artinya ada satu pendekatan, kalau mungkin saya boleh istilahkan sebagai dakwah bilhal, berdakwah melalui perilaku, tingkah laku dan juga sikap kita. Mungkin kita boleh perincikan sedikit sementara kita sudah pun langsung, apa agaknya teknik yang diguna pakai dalam mendekati mereka ni Ustaz? Dia kaedah dia adalah kaedah kasih sayang. Kasih sayang ni kaedah dia 7P dalam berdakwah. Pertama, kita memerhatikan kenapa mereka jadi begitu. Kita cari punca dan kita cuba menarik perhatian mereka untuk hampir pada kita. Kalau saya turun ke lorong-lorong, para pendakwah turun ke lorong dengan jubah, lari doang. Tetapi kita turun dengan kasih sayang. Kita pakailah pakaian yang sesuai, turun dan memberi salam dan kita berkasih sayang. Kadang-kadang kita bagi makanan, kita bagi beberapa hadiah kepada mereka biar mereka seronok terlebih dahulu. Itu bermaksud apa Ustaz?
Itu bermaksud apa? Adakah mereka erti kurang kasih sayang ataupun tidak mendapat perhatian? Kalau kita tengok punca, mereka disisih. Disisihkan. Mereka disisih. Mereka di judgmental, mereka dibagi stigma dan apa semua. Tapi kita, Islam ni agama kasih sayang. Ya, betul. Jadi kita hampir pada mereka bagi perhatian dan menarik perhatian. Yang kedua, kita puji dan peluk mereka. Subhanallah. Golongan transgender ustaz boleh peluk. Ya, sebab lelaki. Apa? Sebab dia lelaki dan tak batal lah Islam, kita peluk, kita bagi kasih sayang. Dan ketika itulah bila kita dah hampir heart to heart talk, kita lebih mudah untuk mengenal pasti. Dan kemudiannya P yang seterusnya kita bagi pendidikan, P yang seterusnya kita bagi pujuk dan kita bagi juga pulau. Kadang-kadang kena pulau. Ada satu grup yang terlalu dia ekstrim. Kadang-kadang kita hampir, kita terpaksa tinggalkan. Kita fokus pada mereka yang mudah dihampiri. Dan seterusnya kita bagi penghargaan. Adalah penghargaan. Alhamdulillah, insya-Allah salah seorang daripada mak ayam transgender ni, mak Nyah ni akan menunaikan umrah hujung tahun ni. Dan saya sendiri pernah membawa 10 orang golongan-golongan mak Nyah ni pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Mereka ni kita tak boleh judge mereka ni, mereka ni sebagai seorang maknya buat kerja kotor, kerja ni, tak. Sebenarnya kebanyakan mereka juga ada golongan profesional. Dan kalau kita dapat lihat penguatkuasaan, kadang-kadang jabatan agama Islam di bawah bidang penguasaan pukul mereka. Selepas tangkap pukul mereka, gunting rambut mereka, sepak dan macam-macam aktiviti, menyebabkan mereka bertambah benci dengan jabatan agama Islam dan terutama bahagian penguatkuasaan. Tetapi kaedah JAKIM di bawah KSK dan juga jabatan agama Islam, mula-mula jabatan agama Islam Selangor, lepas tu jabatan agama Islam Pahang dan jabatan agama Islam yang negeri-negeri lain dah mula ikut. Dan Alhamdulillah kita buat kaedah macam ni, makin ramai yang hampir. Bila ia bermula, Ustaz? Lebih kurang dalam bulan Disember tahun 2010. Artinya sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Alhamdulillah, ramai. Kadang-kadang kita sampai tak mampu sebab unitnya bajet daripada untuk program macam ni, program-program agama ni terlalu sedikit. Jadi kita tak dapat menampung peserta-peserta yang lebih banyak. Tuan-tuan, saya nak minta pada penonton di rumah, kalau boleh fikirlah, jangan kita bagi mereka, pandang mereka ni dengan pandangan yang serong, tetapi pandanglah mereka ni dengan kasih sayang. Mungkin kita boleh membenci apa yang mereka buat, tetapi jangan kita benci mereka itu sendiri. Kerana dah dibuktikan dalam sejarah, tuan-tuan, ramai manusia-manusia. Ada juga pelacur juga masuk ke dalam syurga Allah. Dan kita ni belum tentu, tetapi apa yang patut kita buat, macam saya lah, Hisham. Saya ni kalau nak masuk syurga dengan zikir, dengan baca Al-Quran, saya tak mampu. Tetapi insya-Allah dengan dakwah, saya merayu para pendakwah bangkit dan menghampiri mereka. Mudah-mudahan bila mereka berubah, mereka akan menghampiri Allah. InsyaAllah ada saham untuk kita. Wallahualam. Itu yang dinyatakan melalui program dinamakan sebagai Muqayyam. Muqayyam. Jadi berapa hari boleh kita istilahkan sebagai kursus ataupun ruang waktu kita mendekati mereka, Ustaz? Muqayyam ni adalah perkemahan. Perkemahan ni percutian santai. Kita menghampiri golongan maknya dan kemudiannya kita berkasih sayang. Tak ada buat benda lebih. Tetapi kita sampaikan agama pada mereka dalam bentuk yang amat menarik, yang bentuk training ataupun kursus. Wallahualam. Dan kalau kita dapat lihat satu lagi, penonton di rumah, kalau ada mereka yang mempunyai masalah transgender, hubungi pihak JAKIM. Kami ada unit untuk membantu mereka untuk hampir. Dan kami tidak menghukum mereka, malah kami berkasih sayang. Yang paling penting, mereka hampir pada Islam. Kerana dengan Islam lah mereka akan selamat. Wallahualam. Kita akan sambung semula selepas ini, Ustaz. Apapun saya berikan perhatian ini terlebih dahulu, iaitu kurang pendidikan agama. Ustaz pun ada nyatakan tadi, dan juga kecenderungan ibu bapa memakaikan pakaian perempuan kepada anak lelaki. Saya kira itu antara punca yang mendorong kepada berlakunya golongan transgender atau yang lebih dikenali golongan pondan ini. Pensyarah kanan pengajian Arab dan pengajian Al-Quran Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Suki Osman berkata, transgender ini adalah satu penyakit yang perlu diubati. Malahan dalam Islam, lelaki yang berperwatakan seperti wanita atau sebaliknya sememangnya haram. Lelaki yang berpakaian wanita bukan saja bertentangan dengan fitrah manusia dan dilaknat Allah. Ia jelas merosakkan institusi kekeluargaan. Sehubungan itu, jelas Dr. Muhammad Suki, para ilmuwan agama dan pihak berkuasa Islam di negara ini perlu duduk semeja membincangkan mekanisme terbaik untuk menangani isu berkaitan golongan transgender atau pondan ini. Ianya memang bercanggah dengan kehidupan kita, budaya kita, bahkan dengan agama, dengan Islam itu. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa
wal mutasyabihat minan nisa birijal atau kama qala. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang meniru kaum wanita, yang berperwatakan wanita, sama ada memakai perhiasannya, memakai pakaiannya dan seumpamanya. Begitu juga wanita dilaknat juga kalau meniru kaum lelaki. Maka di sini kadang-kadang kita perlu faham, kadang-kadang ada yang seseorang itu laki-laki lahir dengan lembut, contohnya lembut, maka tidak ada masalah lembutnya itu. Yang ada masalah apabila ia menambahkan lagi dengan perhiasan, dengan perwatakan, dengan pakaian, terus nak tukar gender, nak tukar jantina. Bercakap dalam temu ramah khas di Angkasa Puri, Dr. Suki juga meminta Mahkamah Sivil tidak mencampuri bidang kuasa Mahkamah Syariah mengenai perkara yang bersangkutan dengan umat Islam, terutama mengenai urusan berkaitan transgender atau pondan ini. Sementara itu, pengerusi Yayasan Pelajar Islam Malaysia, Khalik Awang, meminta semua pihak sama-sama menangani permasalahan golongan transgender ini. Saya rasa isu ini adalah isu yang paling kurang ditangani. Sebab isu ini isu tidak popular. Orang politik biasanya akan menangani isu yang popular. Jadi tak ada apa popular dan tak ada political mileage. Tak ada keuntungan. Jadi mereka yang menangani isu tersebut hanya perlu didorongkan oleh keperluan ajaran Islam yang perlu prihatin kepada realiti masyarakat yang boleh membawa masalah pada masyarakat, termasuklah golongan pondan ini yang real. Jadi nampaknya mungkin pihak NGO ataupun majlis agama sendiri, jabatan agama yang perlu develop program bagaimana untuk mendidik mereka di samping menggunakan lunas-lunas perundangan. Baik, kita dah dengarkan tadi pandangan daripada golongan profesional dan juga ugamawan mengenai apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini, Ustaz. Kita nak berbalik kepada pada yang asas, iaitu punca kepada berlakunya transgender ini. Kalau mungkin kita boleh cungkil, kita boleh terokai erti punca itu, saya rasa yang memudahkan sebab sedikit dari segi didikan. Yang pertama kita dapat lihat adalah pemikiran ibu yang sedang mengandung. Ketika ibu sedang mengandung, kata kebanyakan mereka anak lelaki. Tiba-tiba dah 7 orang anak lelaki, nak anak perempuan, nak anak perempuan. Pemikiran itu telah meresap dalam pembentukan anak tersebut ketika dalam kandungan. Yang kedua, bila anak itu lahir, mereka pakaikan, sebab terlalu rindu nak anak perempuan, mereka pakaikan dengan pakaian wanita. Dan akhirnya sedikit sebanyak perwatakan, kalau kita pakai pakaian wanita, kita sedikit sebanyak akan terikut-ikut perwatakan wanita. Yang ketiga, puncanya adalah disebabkan pemakanan. Kalau di kajian, saya cerita, kebanyakannya kajian telah terbukti di Amerika Syarikat, di mana kebanyakan golongan-golongan para cendekiawan telah buat formula untuk memulihkan golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender ni. Tetapi mereka telah ditutup. Rekod-rekod mereka telah ditutup oleh pihak berkuasa ataupun pakar-pakar politik, kerana mereka kata golongan ini akan membawa kemenangan dalam dunia politik mereka. Ada benefit, ada kebaikan. Tetapi apa yang saya nak beritahu, kebanyakan kajian tersebut mengatakan, pertama, terlalu banyak minum air soya. Terlalu banyak. Kalau kita terlalu banyak minum air soya, akhirnya kulit kita akan jadi cantik. Dan secara tidak langsung, dia akan mengganggu hormon kelakian kita. Dan kenapa golongan lesbian pula berlaku? Kerana terlalu banyak memakan brokoli. Ini kajian telah dibuat. Terlalu banyak makan brokoli, akhirnya mereka memperwatakan seperti jadi lelaki yang macam pengkit. Agresif. Dan sepatutnya kita ubah bab pemakanan. Bagi yang lelaki banyak makan brokoli, dan banyak yang perempuan tu yang soya tu air soya. Jadi insya-Allah dia punya ni. Dan kemudiannya kita dapat lihat punca pergaulan. Media, kebanyakan media menunjukkan boleh lelaki ni apa semua. Jadi boleh, dalam kita tengok dalam rancangan lawak-lawak pun ada juga macam tak ada larangan. Jadi sepatutnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pelawak ataupun kita sebagai pelakon, kita ada tanggungjawab sosial. Kita sepatutnya mendatangkan lawak yang mendatangkan contoh yang baik, bukannya mendatangkan akibat yang buruk. Wallahu a'lam. Okey, kalau tadi Ustaz dah mulakan dengan satu kajian saintifik, yang keduanya, kalau mungkin kita sentuh sedikit, ada hadis yang juga menyatakan bahawa akan melaknat kepada golongan yang lelaki menyerupai wanita. Jadi benda ini seolah-olah dipergunakan ataupun mungkin disalahertikan. Subhanallah.
Saya disebabkan hadis ini, ramai juga golongan transgender ini ataupun maknya ni keluar daripada Islam. Kerana dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad melaknat orang lelaki yang memakai pakaian perempuan ataupun berperwatakan perempuan. Nabi kamu tak sayang kamu. Jadi sepatutnya kalau kita dapat lihat dalam bahasa Arab, laknat dalam bahasa Arab ini perkataan dia melarang keras. Bukan hadis tu sahih daripada Bukhari. Tuan-tuan, melarang keras dengan laknat yang dibenci oleh Allah tu lain. Sebenarnya melarang keras supaya jangan kamu berperwatakan. Sekiranya kamu telah berperwatakan ataupun memakai pakaian tu, ruang taubat masih terbuka untuk kamu. Siapa tak melakukan dosa? Tetapi yang paling penting kita kembali kepada Allah. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi hadis itu sebenarnya melarang keras. Amaran jangan kamu cuba macam tu. Wallahualam. Jadi saya kira di situ adanya sebenarnya satu agenda yang tersorok dalam usaha nak memesokkan akidah umat Islam. Ini kita berkatakan sebagai satu usaha yang secara tidak langsung Ustaz, dan mengambil kesempatan di sebalik satu kesulitan. Mohon komen Ustaz. Kalau kita dapat lihat, kita diserang oleh pihak-pihak musuh Islam dengan 5F. Pertama, food. Makanan. Saya dah kata tadi, makanan. Dia katanya lebih baik susu soya daripada susu ibu. Lebih baik susu haiwan daripada susu ibu. Dan akhirnya kita pun guna produk-produk tersebut. F yang kedua adalah fashion, trend. Gaya hidup hari ini kena ada jadi sotong, kena jadi macam tu. Tak, itu sebenarnya kita terikut-ikut dengan budaya barat. Dan kita juga diserang juga dari sudut filem, dari sudut selepas fashion, fun. Kononnya aktiviti macam ni, kita ada tarian paper doll. Jadi benda-benda tu nampak dia macam kenapa negara luar terima? Ini satu kemajuan. Kenapa Malaysia modern, tak terima? Adakah orang Malaysia ni langsung tak buat dosa? Pemikiran macam ni. Jadi teknik kita untuk menghampiri, dan kalau boleh kita cubalah sedaya upaya. Dan yang terakhir sekali, finance. Kita diserang dengan masalah finance, dengan kredit kad, dengan hutang. Dan kebanyakan maknya dia melakukan ini kadang-kadang tak rela melakukan jadi sex worker. Mereka tak rela, tetapi mereka nak makan. Kalau saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Agama Islam Selangor, mereka mengeluarkan duit zakat untuk bantu golongan transgender. Mereka bantu golongan maknya ini untuk keluar daripada perangkap sex worker, perangkap jadi pekerja-pekerja seks. Jadi alhamdulillah saya ucapkan syabas tahniah pada MAIS kerana mereka ada satu unit iaitu dibawa untuk lembaga zakat ni, dia bagi unit Ar-Riqab, iaitu unit hamba. Mereka ni dianggap sebagai hamba. Ini adalah satu teknik yang paling baik. Saya minta kalau boleh ada golongan maknyah yang mendengar ni, saya merayu, cuba kita berfikir sampai bila kita nak jadi macam ni. Adakah kita nak mati nanti dikubumikan sebagai seorang wanita atau sebagai seorang lelaki? Yang itulah penghabisan hidup kita, nak bertemu dengan Allah. Dan golongan agama pada hari ini kebanyakannya ada juga yang tersalah, terhukum. Tetapi ada juga pihak, contohnya JAKIM, Jabatan Agama yang dah mula ingin berubah. Kalau kami ingin berubah, ingin menghampiri anda, kenapa anda tidak membuka hati anda untuk menghampiri kami, untuk kita lebih berkasih sayang dan hampir pada Allah. Wallahualam. Di ruang yang ada ini, sikit saja daripada Ustaz, mesej yang kami mahukan jelas dan juga terus straight to the point, istilahnya di situ, kepada semua pihak. Bagaimana agaknya untuk kita membantu mereka sebaik mungkin dengan dakwah bilhal kita ni Ustaz, supaya kita tidak, bukan mengiktiraf, tetapi kita tidak meminggirkan mereka, sebab mereka dan kita sama sahaja makhluk di sisi Allah. Pernah dalam peristiwa hijrah, Nabi dikejar oleh Surakah. Tiba-tiba Surakah tenggelam dalam pasir dan Nabi membalingkan serbannya. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, bukankah orang ini ingin memenggal kepalamu?" Lantas Rasulullah kata, "Wahai Abu Bakar, bukankah dia juga umatku?" Allahu Akbar. Menyebabkan Abu Bakar tenang. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira apa agama mereka, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hampir dan berkasih sayang dengan mereka kerana Islam adalah agama kasih sayang. Namun penguat kuasa undang-undang harus lebih berhikmah. Tangkap mereka ataupun jangan kenakan denda yang mahal-mahal. Tetapi apa salah kenakan sesi kaunseling atau bagi mereka ke kursus-kursus tertentu. Lebih bermanfaat. Lebih berhikmah. Wallahualam. Jadi kalau ada sebarang permasalahan ataupun nak mahu merujuk kepada individu-individu seperti ini, boleh terus ke 019
3651648 3651648. Al-Fadhil Ustaz Nizam, jangan malu kerana pastinya golongan profesional khususnya agama kita sentiasa terbuka untuk menerima dan juga mendidik secara tidak langsung. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Satu ruang yang cukup baik untuk kita mengenali dan juga mendidik sesiapa yang memerlukan.